Saya ingin ke Datuk Seri Mukhriz. Ramai yang akan menantikan saat 18 Mei ni kerana buat pertama kali dalam sejarah politik negara kita akan ada satu parti yang berada di blok kerajaan dan juga blok pembangkang. Ya. Saya pasti Datuk Seri Mukhriz akan bersama-sama kami di blok pembangkang. Juga yang Muhammad Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tapi yang pasti ada yang ingin bertanya ya. Di sebelah petang tadi Ketua Penerangan Bersatu Dr. Aziz Jidin ada mengeluarkan satu kenyataan yang merupakan satu dakwaan besar yang mengatakan Tun Mahathir tahu dan sokong usaha Bersatu untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Dan dalam kenyataan beliau itu yang agak panjang lebar, yang bagi saya sepatutnya diselesaikan dahulu masalah e-learning ya, bagi sekolah-sekolah, tapi dia utamakan masalah ini dulu. Mungkin ada yang akan bertanya apa pandangan sebenarnya Datuk Seri Mukhriz tentang isu ini, dan juga apakah harapan Datuk Seri Mukhriz. Memang sebelum ni ada sebut tentang mengharapkan ahli-ahli Bersatu dapat kembali bersama Pakatan Harapan. Jadi mungkin boleh menyentuh sedikit, memberikan komen tentang kenyataan Ketua Penerangan Bersatu dan mungkin boleh bagi pandangan. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Fahmi. Sebenarnya apa yang telah dibangkitkan oleh Ketua Penerangan Bersatu itu berkisar apa yang telah berlaku sewaktu mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Parti. Jadi ada beberapa tulisan ya, oleh ahli-ahli MPT ni yang bercanggah, yang bertentangan, yang mungkin dari segi butirannya nampak macam tak sama ya. Jadi apa pun yang pentingnya ialah bahawa ada satu desakan di dalam Majlis Pimpinan Tertinggi untuk Bersatu ini keluar daripada Pakatan Harapan. Dan perkara ini dibincang dengan agak panjang lebar, penuh emosi dan ada pandangan-pandangan yang berbeza-beza. Jadi yang paling utama saya ingat ialah pengurusi parti iaitu Tun Mahathir selaku pemimpin terulung dalam parti itu disebut dalam perlembagaan parti ya. Dalam perlembagaan Bersatu ini pengurusi adalah pemimpin yang paling unggul di dalam parti kami ini. Dia menyatakan bahawa dia tidak selesa ya, dengan sebarang bentuk kerjasama dengan golongan kleptokrat di dalam UMNO itu sendiri. Jadi dia juga mengingatkan kita sebagai orang lama yang dah berkecimpung dalam bidang politik ni sejak sebelum merdeka lagi. Jadi dia ada beritahu kita bahawa seorang yang membuat keputusan sewaktu beremosi tentunya akan membuat satu keputusan yang silap, yang akan dia kesali kemudian hari ya. Jadi biarlah kita bertenang, kita ambil masa sikit, fikir dalam-dalam ya. Jadi tapi nampaknya macam agak ramai dalam MPT itu, dan rupanya didalangi ya, oleh Tan Sri Presiden sendiri hendak sangat ya, untuk Bersatu ini berpisah, bercerai dengan PH dan bersama dengan UMNO dan PAS. Malah disebut pula satu nama Perikatan Nasional yang mana sekarang ini dikatakan telah menubuhkan kerajaan. Tapi yang kita fikirkan sekarang ini ialah walaupun ada desakan-desakan tertentu, ada yang suruh bertaut kembali, biarlah kita ni betul-betul menterjemahkan nama parti kita Bersatu itu dan jangan kita berpecah belah dan sebagainya. Tetapi pada ketika ini kalau kita fikirkan sedalam-dalamnya, dalam keadaan apa kepentingan Bersatu itu lebih terjamin? Adakah nasib Bersatu ini lebih baik bersama dengan UMNO dan PAS di dalam Perikatan Nasional yang dikatakan tidak wujud itu, ataupun adakah ianya lebih baik sekiranya ianya bersama, ada kerjasama politik dengan Pakatan Harapan seperti mana yang kita buat dulu. Ada yang disebut sekarang ini di kalangan pemimpin-pemimpin Bersatu merayu
ya, mendesak supaya Tun Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin ini boleh bertaut kembali, boleh bersatu kembali. Kononnya demi kepentingan bersatu, demi masa depan bersatu. Tetapi bayangkanlah, adakah nasib bersatu lebih baik sekiranya kita terus bekerjasama dengan UMNO dan PAS? Walhal kita ni seolah-olah hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Kalau kita tengok daripada kenyataan-kenyataan yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin UMNO itu sendiri, daripada timbalan presidennya, naib presidennya, dan kemudian ada juga ketua-ketua bahagian, bekas-bekas ketua bahagian pun dah campur tangan yang memperlekehkan bersatu, yang menyatakan dengan jelas bahawa apa yang sedang wujud ketika ini, kerajaan yang ada hari ini hanyalah sebuah kerajaan sementara, sebuah kerajaan yang tidaklah diwujudkan atas dasar perjanjian seperti mana yang kita buat waktu Pakatan Harapan dulu. Saya ingat kita berunding sampai 12 malam, 12.30 malam ya. Akhirnya kita dapat satu kata sepakat mengenai apa bentuk kerjasama yang kita nak, kita tulis di dalam perjanjian dan ditandatangani oleh semua presiden-presiden parti, malah yang mewakili bersatu pula ialah presiden sendiri. Jadi itu satu perjanjian yang kita boleh pegang. Tetapi di dalam Perikatan Nasional ini bukan hanya tidak ada satu dokumen yang mengikat antara parti-parti yang menjadi kononnya anggota coalition ini, malah disebut pula oleh UMNO bahawa apa yang ada sekarang ini dia sampai PRU 15 saja. Lepas itu pandai-pandailah masing-masing kena jaga diri lah. Yang ada dengan UMNO ni hanya lepas melalui satu piagam Muafakat Nasional. Kemudian ada pula Barisan Nasional bersama MCA MIC. Tetapi kerjasama dengan bersatu ini akan terhenti selepas PRU 15 ataupun selepas bubarnya Dewan Rakyat. Jadi bayangkan sebuah parti yang ditubuhkan untuk mewakili masyarakat Melayu Islam, ya, khususnya di luar bandar. Kami bertanding 52 kursi masa PRU 14, semuanya di luar bandar, kawasan-kawasan Melayu semuanya. Dan kami menang, kami kalah bila kami berdepan dengan UMNO dan PAS. Jadi sekarang ini kalau dah tak ada kesepakatan, adakah dalam PRU 15 nanti, walaupun kerajaan sekarang ini dikatakan Perikatan Nasional dengan bersatu UMNO dan PAS, tetapi dalam PRU 15 kita pula kena berdepan dengan mereka. Dan tambah sakit lagi, kita tidak bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi kami ini duduk di mana sebenarnya? Jadi saya rasakan bahawa nasib bersatu, kalau betul lah kita nak jaga parti ini sebagai sebuah parti keramat baru ditubuhkan 2016 hari itu, telah memberi impak kepada suasana politik dalam negara sikit sebanyak ya. Kalau saya fikir kalau kita bersama berganding bahu dengan Pakatan Harapan, saya ingat kita lebih terjamin ya. Kita akan kita sudah pun terjalin satu hubungan yang begitu akrab, yang wujudnya kerana kita bersama-sama menjatuhkan kerajaan kleptokrat Barisan Nasional masa PRU 14 itu. Maka tentunya hubungan antara kita ni, silaturahim itu sangat akrab, sangat erat, berbandingkan dengan satu lagi kumpulan yang sentiasa memperlekehkan kita, sentiasa membuli kita, mengambil mendesak supaya dapat jawatan-jawatan badan-badan berkanun, agensi kerajaan, kementerian dan sebagainya, dan langsung tidak bagi muka kepada bersatu sampai ke peringkat terbawah, di peringkat akar rumbi. Pengurusi MPKK, ahli-ahli majlis, semuanya nak dimonopoli oleh mereka. Maka saya ingat tambah pula lagi dalam perayaan nanti kita pula akan berdepan dengan mereka kerana dia pun bersaing dalam kawasan-kawasan Melayu juga. Jadi saya ingat bersatu ni tak akan ke mana, malah mungkin akan terkubur sekiranya terus nak bekerjasama dengan UMNO dan PAS. Jadi itu sebabnya saya telah bentangkan pandangan saya sendiri dalam satu kenyataan media baru-baru ini untuk menerangkan keadaan sebenar dan merayu kepada ahli-ahli kita, kepala kepimpinan kita untuk kembali bertaut semula dengan Pakatan Harapan.